oleh jumhur ulama. Nampak? Kita buat gitu. Tak satu tolong qada lagu tu. Nampak? Yang ada qadanya, qada haji dia tak buat lagi. Tolong tunai apa benda ni? Qada puasa. Tak. Sejauh mana seorang wanita boleh mengajar Quran semasa berada di dalam haid? Tadilah. Kalau kita bukan perlu sangat, maka balik pada pandangan jumhur ulama, tak usah baca lagi. Kalau nak baca pun tegur-tegur saja dengan niat jangan baca ayat Quran. Tegur satu kalimah saja, atau huruf ataupun hukumnya sahaja. Faham? Kalau perlu lain macam hafizah tadi, dia perlu mengulang kaji. Bagaimana kalimah yang sebenarnya pada perkataan Allah? Allah atau Allah? Dia tanya lafzul jalalah, nama Allah. Yang benarnya alif lam lang he. Bacanya Allah ke Allah? Apa yang kita tahu, alif datah a. Hamzah fathah bunyinya a. Bila a bacanya jumpa dengan apa lam, Allah. Takkan a pula. Alif datang a, alif bawa i, alif dapat u, orang kampung nyanyi. Orang kampung mengaji. A i u. Ha datang ha, ba datang bara bawari, ha bari. Duk mengaji. Faham? Tiba-tiba alif datang o betul? Ada kat sini. Alif datang o. Tak ada. Kalau qiraah pun tak ada lagi. Nampak? Napik ke, hapah ke, duri ke, kolung, kombo ke, tak dengar lagi. Kalau alif datang o, ada a. Alif datang a bunyi. Oleh akhir alif pergi atas bunyi a. Apa kita Allah pula a. Allah. Baru tu. Lagi pula simai. Kita dengar sendiri daripada lisan Arab. Arab tak pernah kata Allah, Arab kata Allah. Bakti tunjuk live dalam TV bulan puasa tu imam kau. Takbir. Allahu Akbar. Ada kata Allah? Ada? Ada. Dengar sudah dah. Ini tengok Hindustan. Saya nak tanya tentang upah haji. Banyak kali saya dengar dalam kuliah-kuliah tentang wajib upah haji bagi orang yang dah mati, yang masa hidupnya tak sempat tunai haji. Soalnya andai kata ketika seseorang itu masih hidup, tak wajib baginya menunaikan haji disebabkan syarat-syarat haji yang tidak cukup, yang tidak berkemampuan. Adakah lepas matinya wajib juga si pewaris wajib mengupah seorang untuk menunaikan haji arwah? Dia kata masa pak dia hidup itu tak mampu nak pergi haji. Kerana nak pergi haji 10,000 wak lalok kata. Pak dia hanya ada 4,000 saja. Dah mampu tak? Tak mampu dah. Dah wajib lagi. Dah wajib dah. Dah mampu. Tapi bila dia mati, kalau upah haji mampu tak? Mampulah sebab upah haji 2,000 je. Faham lagi? Bila dia mati baru mampu. Sebab kalau pergi orang hidup 10,000, tapi kalau pergi upah haji 2,000 saja. Dia tinggal 4,000. Jawabnya wajib upah haji. Nampak? Kerana telah mampu. Dia tak kira 10 masa hidup. Kerana upah haji dia tak pergi. Bukan wagi mayat pusing dia ni. Tak. Wagi piti saja. Orang wagi buat di sana. Jadi bila dia meninggalkan harta yang cukup untuk upah orang lain buat haji, maka upah haji itu menjadi wajib. Soalan seterusnya, tolong jelaskan satu kata orang yang tidak tanggal wuduk bila setuh, selain pada adik-beradik, bapak dan anak saudara. Bagaimana pula dengan isteri pada datuk, bapak, anak, cucu, saudara, adik ipar? Bagaimana pula dengan orang mereka? Minta tolong jelas suti. Allah. Dia suruh jelas tau. Anak beranak mahrah tak batal semayang. Suti kita pula kena mengajar. Mengambil masih lebih kurang 9 tahun. Daklah 9 tahun tu, kalau 9 hari baru habis. Jawabnya yang haram kepada kita 3 jenis. Yang pertama dengan sebab nasab, keturunan. Yang kedua dengan sebab radha'ah, susu. Yang ketiga dengan sebab musyaharah, menantu. Maka yang sebab dengan mahrah ini 7. Nasab kita, keturunan kita. Yang pertama kita orang lelaki, mak kita ada kata. Mak kita, pas mak panggil dia tuk benda orang sini panggil dia tuk. Pas pada tuk nyang, nyek. Lepas nyek moyang. Tok nyang moyang lain. Moyang, lepas moyang monyek.
Kau pandai dah apalah kata tu dak batal belaka ismayang. Nah. Lepas tu anak perempuan kita pula ala ke bawah. Anak perempuan kita anak bagi dia nak ala ke bawah. Dua dah situ. Adik-beradik kita pula puang, 3. Nampak? Lepas tu mak saudara kita belah ayah, 4. Mak saudara kita belah mak, 5. Anak saudara perempuan belah abang, 6. Anak saudara perempuan belah adik-beradik puang, 7 golongan. Lepas tu ngopek 7 tu juga. Nampak? Harama bil qada'ah ma harama bil nasab. Jadi haram dengan sebab menyusu, apa yang haram dengan sebab keturunan. Keturunan 7 golongan, menyusu 7 juga. Kita ngecek-kecek itu ngopek dengan ibu susu. Nah, cukup syarat maka ibu kopek tu jadi mak susu kita. Laki dia pak susu kita. Anak-anak dia adik-beradik susu kita. Kakak dia mak saudara susu kita. Abang dia pak saudara susu kita. Faham? 7 situ. Kemudian musaharah, kita kahwin dengan seorang perempuan. Nampak? Maka dapatlah seorang ibu. Ibu dia benda kita. Ibu mertuaku. Kata Piomli. Atau kita dia kahwin dengan anak kita, jadi menantu kita. Tak tahulah kita hari semayang. Nah, atau orang yang telah berkahwin dengan bapak kita. Apa dia? Bini ayah kita. Mak tiri. Nah. Adik-beradik tiri batal. Adik-beradik tiri. Toki kita nikah lain pula. Dia mak dengan toki kita. Cerai boleh kahwin dengan kita? Tak boleh. Ke boleh? Tak boleh. Tak atas semayang. Tok nyang kita nikah pula seorang lagi. Umpamanya. Tak boleh pasal jalur atas. Nampak? Dan aurat mana? Aurat gini. Aurat segala yang saya sebut mahram tadi, kalau puang pusat sampai ke lutut. Mak dara kita depan kita, dia dah ayah pakai baju tak apa. Tapi uduh jenis nampak. Tapi tak pakai tak apa. Anak dara belaka ni lelaki ramai ni. Ada besar-besar belaka dah. Mak dara goreng ikan, tak pakai baju tak apa. Tak ada masalah. Takut netip minyak je. Tu mahram ni lagi. Laki pun pusat ke lutut juga. Jangan main duduk hotel, duduk hostel, duduk di IPT, duduk rumah sewa, main luar pendek gitu. Ada apa comel. Yang tak ada aurat, suami isteri. Boleh tengok dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Walaupun kita tak ada kerja, nak tengok saja boleh. Faham? Balik lagi, yang dengar ustaz kata dia boleh. Mai sini. Buka je. Tak boleh larang. Hukumnya halal. Halal tak? Halal, tak ada aurat. Buka kain. Tengok. Naik atas mesin basuh. Musim. Tak apa. Tapi orang tak suruh gitu, nak khabar tak ada aurat. Ni bini duduk mandi dalam bilik air. Laki nak mandi pula, nak kederah, nak pergi jambat. Dia kata dah tilu dah sudah lagi. Siapa dak pergi masuk sama. Padahal tu ada aurat. Malu sangat. Laki tengok. Masuk sama mandi. Pasal nak pergi jabat riah. Dah malu dia mu tak ada aurat. Laki mu boleh tengok belakang, mu boleh tengok laki mu. Tu baru tu. Dah tua dah. Tua pun boleh. Tok dengan toki mandi sama. Boleh tak apa. Toki pelekong cetong, tok pelekong sabung. Nampak tak? Apakah arti Wahabi? Apakah mereka keluar daripada Islam? Apa hukum orang yang menuduh orang itu Wahabi? Kalau orang itu Wahabi, gimana pula? Cari balah lah ke ni? Muhammad bin Abdul Wahab nama dia. Orang tak panggil Wahabi lagi. Bila lama-lama dah orang panggil golongan Wahabi dah. Nampak? Bukan dia yang letak lama macam kita, macam mazhab Syafi'i kau. Masih Imam Syafi'i masih hidup, orang panggil tak mazhab Syafi'i? Tak panggil dah. Bila lama nak suruh kenal, orang panggil mazhab Syafi'i. Tak? Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni sekarang ni orang golongan Wahabi. Sebenarnya bukan Muhammad Wahab, pengikut-pengikut yang telah berubah. Cuma bezanya dia ni orang Islam juga, bukan orang Islam. Hak selagi kita kajilah, kita baca buku-buku dia. Cuma agresif. Agresif. Pandangan-pandangan yang tidak kuat, walaupun maknanya berdalil terus dengan Quran dan Sunnah,
Tapi daripada mutalaah kita pada pandangan-pandangan mereka banyak kesilapan. Banyak tanakut, banyak berlaku celaru. Nampak? Dalam kitab ni kata lain, kitab ni kata lain. Maka tak mahir sungguh. Dalam bab hadis kita contoh kata marji' hak paling ramai sekali dalam bab hadis Imam Albani, Syekh Albani. Faham? Pakar hadis. Ulama siapa karang 3 kitab besar. Nampak? Tanaqud Albani. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk 3. Kita boleh rojak cek suti-suti. Imam Albani, Syekh Albani ni dia kata orang ni hadis ni dhaif, dalam hadis ni dia kata hasan. Mana tanaqud dia sendiri pun tukar bimbo kali dah. Nampak? Jadi sebab tu kita ikut golongan Wahabi ni, kita bersandar pada golongan yang tidak kuat. Yang boleh dipertikaikan, maknanya tarjih-tarjih mereka itu, nampak? Tidak sekuat mana ulama-ulama yang mujtahid. Itu saja. Bukan kita nak kata kafir ke apa, tidak. Jadi hak kita nak sedap pegangnya dari pandangan ulama-ulama yang memang mujtahid sungguh. Banyak sangat tanakut. Siapa hadis Bukhari pun dipertikaikan juga. Kemudian banyak sangat. Apa tu, jangan agresif. Duk tuduh ke ulama-ulama. Umpamanya dikata Imam Ghazali ni taba qabla al-maut, sempat taubat sebelum mati. Tapi berdoa-doa lalu, jangan berdoa lalu. Jadi apa benda ni? Jadi ta'assub, jadi asabiyah. Akhirnya oleh kerana terlapor ta'assub, maka orang tak suka. Lepas tu kita nak pertikaikan benda bid'ah. Biar bid'ah sungguh. Ni dia bercara benda yang khilafiyah. Asyik tidak comel. Dia bercara hang baca kunut subuh. Kunut subuh ni 1200 tahun selesai masalah. Pak imam. Siapa nak baca boleh, tak mau baca pun tak apa. Orang tanya bapa alim. Siapa dia bapa alim? Baru meninggal dunia 5 tahun baru. Almarhum Syekh Ali Jadul Haq, Syekhul Al-Azhar yang lepas. Seorang bapa alim sungguh. Orang tanya dah hukum baca kunut lagu mana? Dia kata siapa yang baca kunut waktu subuh, dia dapat pahala baca kunut. Dan siapa yang tidak membaca, semayangnya telah pun sah. Tak ada masalah. Nampak? Ilmu bertambung-tambung. Kalau rembah kita lihat atas pada kita, mampu kerah kita. Nampak? Ni tak orang tengah baca kunut, ditanya kepala. Orang Malaysia pergi dinung. Semayang tengah jalan. Dalam jalan nak pergi Madinah. Dak dang jemaah sudah dah. Dia tengah dia